Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran akidah kali ini, kita akan sambung dengan pelajaran 1 unit 3. Buku teks akidah unit 3, pelajaran 1. Islam menunjukkan kelemahan manusia. Islam menunjukkan kelemahan manusia. Manusia merupakan sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza makhluk yang lain. Manusia dikurniakan akal dan kebolehan untuk membuat pilihan. Akan tetapi sebagai makhluk, manusia tetap mempunyai kelemahan. Apa kelemahan manusia? Kecetekan ilmu. Manusia hanya dapat mengetahui apa yang dilihat, didengar, dirasai atau yang disampaikan kepadanya sahaja. Walaupun manusia menguasai pelbagai cabang ilmu, namun ia tidak dapat mencapai keluasan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Perbandingan antara ilmu manusia dan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala adalah seperti satu titisan air berbanding seluruh lautan di dunia ini. Ada kata kat sini ilmu manusia tu sikit. Manusia hanya tahu sesuatu benda bila dia lihat sahaja. Bila dia lihat, dia dengar, dia rasa, ataupun yang dia disampaikan kepadanya. Dia tak boleh, ilmu dia tak akan sampai sama banyak dengan ilmu Allah. Ilmu manusia ni macam satu titis air. Ilmu Allah bagaikan air lautan di seluruh dunia, bahkan lebih pada tu. Sikit sangat ilmu manusia. Bandingkan saiz diri kita dengan planet lain dan matahari. Kat sini dia suruh bandingkan saiz kita. Kita nampak tak kita kat sini? Nampak tak diri kita? Ni bumi, kita besar mana, bumi besar mana, matahari besar mana. Nak bandingkan saiz pun dah tak boleh lah. Ilmu-ilmu ghaib seperti kehidupan hari akhirat, syurga dan neraka disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia melalui perantaraan para rasulnya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Ada orang tanya dekat Nabi Muhammad SAW pasal roh ni. Lepas tu Allah suruh Nabi Muhammad katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja. Manusia ni tahu pasal roh ni, tahu sikit je. Yang lain semua Allah yang tahu. Kelemahan manusia yang kedua ialah panca indera yang terbatas. Manusia dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan panca indera untuk memperoleh ilmu tentang alam yang nyata ini. Anggota itu ialah yang pertama, hidung untuk menghidu, telinga untuk mendengar, kulit untuk menyentuh, mata untuk melihat, lidah untuk merasa. Kita ada 5 panca indera manusia ni. Panca indera manusia ni ada 5 kat sini. Hidung, telinga, kulit, mata, lidah. Hidung untuk hidu, telinga untuk dengar, kulit untuk rasa, mata untuk lihat, lidah untuk merasa. Seterusnya, muka surah 4, keupayaan panca indera manusia. Yang pertama, ni apa yang manusia boleh lah. Apa yang panca indera manusia tu boleh buat? Yang pertama, manusia tidak mampu menggunakan panca indera semata-mata untuk mengetahui perkara-perkara ghaib seperti Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan panca indera mata, hidung, telinga, lidah, kita tak boleh tahu Allah tu macam mana. Kita tak boleh tahu Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat tu macam mana, kita tak boleh tahu. Roh tu macam mana, syurga dan neraka tu macam mana, kita tak boleh tahu. Kalau nak guna panca indera saja tak boleh. Kewujudannya dikhabarkan kepada kita oleh Rasulullah SAW. Tidak dapat dikesan oleh panca indera, tidak bermakna ia tidak wujud. Ia umpama pohon bergoyang kerana angin yang tidak kelihatan. Tidak semestinya benda tu
tak nampak, dia tak wujud. Ada juga benda yang tak nampak tapi wujud. Contohnya angin lah kat sini. Dia beritahu angin. Angin kita tak nampak tapi ada ke tak? Ada. Macam tu juga dengan Allah, malaikat, roh, syurga dan neraka. Walaupun kita tak nampak tapi ia wujud. Seterusnya nombor 2, panca indera manusia hanya boleh melihat dan mengetahui perkara-perkara yang jelas dan nyata sahaja. Panca indera manusia ni boleh tahu benda-benda yang jelas saja, yang nyata saja. Yang tak jelas dia tak nampak. Contohnya apa? Manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan. Manusia kita boleh tengok, kita boleh lihat. Haiwan kita boleh lihat. Tumbuh-tumbuhan kita boleh lihat. Kita boleh rasa, kita boleh bau. Tapi kalau Allah, kita dengan mata kita tak boleh tengok. Kita tak boleh bau, kita tak boleh dengar. Malaikat pun sama, kita tak boleh tengok dengan mata kita. Diketahui melalui pemerhatian dan kajian oleh panca indera. Okay, seterusnya muka surat 10. Apa lagi kelemahan manusia? Jahil mengenai hakikat diri. Manusia ni dia jahil hakikat diri dia sendiri. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Alaq ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Siapa yang ajar? Allah Subhanahu Wa Taala yang ajar apa yang manusia tidak tahu. Islam mengajarkan manusia tentang kejadian serta matlamat hidup. Tanpa Islam, manusia akan jadi apa? Kalau Islam tu tak ada, manusia akan jadi apa? Yang pertama, tidak akan mengetahui apakah tujuan hidup. Kalau Islam tak ada, dia boleh tahu tak dia hidup ni untuk apa? Dia hidup kat dunia ni untuk apa? Dia tak tahu. Tujuan dia tak tahu. Apakah tujuan dia hidup kat dunia ni, dia tak tahu. Sebab Islam tak ada. Kalau Islam tak ada, kita hidup kat dunia ni untuk apa? Untuk makan, tidur je ke? Untuk kerja je ke? Untuk periksa, lulus, habis. Itu je ke? Tapi bila Islam ada, kita boleh tahu kita hidup kat dunia ni untuk beribadah kepada Allah. Tujuan dia untuk nak raih itu, nak dapat syurga Allah SWT. Nombor 2, tidak tahu bagaimana kejadiannya. Dia takkan tahu macam mana dia dijadikan. Dia lahir macam mana, proses dia berasal daripada apa. Kalau kita baca Al-Quran dan hadis, kita boleh tahu manusia ni daripada tanah. Tapi kalau Al-Quran tak ada, As-Sunnah tak ada, Rasul tak ada, Allah tak bagi, kita boleh tahu tak kita ni asalnya apa? Kita boleh tahu tak? Tak boleh tahu. Nombor 3, tidak akan mengetahui apakah kesudahan hidup mereka. Kita tak boleh tahu lepas kita mati kita jadi apa. Kalau agama lain, mereka tak ada Al-Quran, mereka tak ada hadis. Jadi lepas mereka mati, mereka anggap habis, tak ada apa, selesai. Sedangkan lepas mati ada lagi kehidupan, iaitu kehidupan akhirat. Nombor 4, tidak akan tahu cara hidup yang sejahtera untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Mereka takkan tahu. Kalau Islam tak ada, kita takkan tahu macam mana nak bagi bahagia di dunia dan di akhirat. Okay. Kata-kata hikmah, siapa yang mengenali dirinya akan mengetahui Tuhannya. Siapa yang mengetahui kejahilan dirinya, dia adalah orang yang bijaksana. Kat sini kata-kata hikmah ni, siapa yang kenal diri dia, dia akan kenal Tuhan dia macam mana. Siapa yang tahu kejahilan diri dia, dia adalah orang yang pandai, bijaksana. Kelemahan manusia yang seterusnya ialah hawa nafsu dan bijaksana. Hawa nafsu dan bisikan syaitan. Hawa nafsu adalah musuh utama dalam diri manusia yang perlu dididik untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Hawa nafsu ni musuh utama yang kena didik untuk taat kepada Allah. Kita kena didik nafsu kita. Musuh utama diri kita. Dia kena didik untuk taat kepada Allah. Seorang Muslim mesti berusaha untuk mendidik hawa nafsu mengikut petunjuk Allah SWT dan Rasulnya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Furqan ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Sadaqallahul azim. Maksudnya, tidakkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Maka adakah kamu dapat memelihara hawa nafsu? Atau ke atasnya kamu juga menjadi wakilnya? Allah tanya dalam Quran. Kamu tahu tak? Adakah kamu lihat orang yang dia
Adakah kamu lihat orang yang menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan? Ha. Adakah kamu dapat pelihara hawa nafsu? Kamu boleh jaga sendiri ke? Kamu boleh jaga sendiri ke hawa nafsu tanpa bantuan Allah SWT? Tu Allah tanya. Jadi kita tak boleh lah, kita kena memohon pertolongan daripada Allah. Kita kena memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menundukkan hawa nafsu kita dan bisikan syaitan, dan jauh daripada bisikan syaitan kita kena mohon pertolongan dan doa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itu saja pelajaran unit 3. Assalamualaikum warahmatullahi